Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi kuliah kita, dan mudah-mudahan doa Ustaz, semoga kita semua berada dalam perlindungan rahmat ilahi insya-Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita akan sentuh tentang bentuk-bentuk pentaksiran, di mana kalau kita lihat pentaksiran ini ada berbagai-bagai bentuk yang kita boleh laksanakan dalam penilaian bilik darjah kita, di mana bentuk-bentuk pentaksiran itu termasuklah pentaksiran secara lisan, tulisan, pemerhatian ataupun pentaksiran atas talian, sebagaimana yang kita laksanakan dalam kita mengendalikan pembelajaran dalam tempoh PKP ini. Dan pemilihan kaedah penilaian ini bergantung kepada yang pertamanya hasil pembelajaran yang hendak kita nilai, di mana kita kena melihat apa hasil pembelajaran yang kita nak capai, dan daripada situlah kita akan memilih bentuk-bentuk pentaksiran yang sesuai. Dan seterusnya berkaitan dengan kesesuaian dengan perkara yang kita nak nilai itu, di mana kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan ataupun digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan, perkembangan dan juga kemajuan murid-murid kita. Dan ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan, yakni tadilah sama ada lisan, tulisan, pemerhatian ini kita boleh gunakan secara serentak, yakni, dan daripada situ kita boleh mengesan dengan secara serta-merta, mengesan perkembangan dan kemajuan pelajar-pelajar kita secara serta-merta, di mana hari itu kita buat penilaian, hari itu juga kita akan dapat keputusannya. Dan ketiga-tiga kaedah ini juga boleh digunakan untuk mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus. Contoh tadi, kalau kita lihat dari segi penilaian kita berdasarkan kepada pemerhatian, daripada situ kita boleh dah menilai tahap pencapaian pelajar kita dan dalam mana kita memerhati, dan seterusnya penilaian ini juga dapat kita gunakan untuk mengesan kemajuan, mengesan kekuatan dan kelemahan setelah beberapa pembelajaran yang kita laksanakan. Dan untuk tujuan tersebut kita perlu merancang penilaian kita, sama ada penilaian itu kita lakukan secara individu ataupun secara kumpulan.
Dan kita boleh menggunakan instrumen tertentu seperti adanya senarai semak, checklist. Kita boleh gunakan lembaran kerja ataupun ujian bertulis. Dan kita juga boleh mengesan pencapaian selepas kita mengadakan sesi pembelajaran ataupun pada akhir program kita, yakni akhir sesi kemahiran-kemahiran yang telah kita nyatakan tadi. Dan seterusnya kita lihat kepada pentaksiran secara lisan. Yakni pentaksiran secara lisan ini digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlakunya interaksi antara murid dengan guru, murid dengan murid, dan juga murid dengan bahan pembelajarannya. Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah yakni pertamanya berkaitan dengan kepahaman konsep. Yakni bila mana kita mengajar satu tajuk yang berkaitan dengan konsep, kita boleh melihat sama ada pelajar itu faham ataupun tidak dengan kita berinteraksi dengan pelajar, yakni dengan cara kita menilai secara lisan. Dan juga pengetahuan fakta, apa yang kita dah ajarkan itu pelajar kita memahaminya, fakta-fakta yang kita sampaikan. Dan daripada sini juga kita boleh menilai kecekapan mendengar pelajar kita. Ini dengan penilaian secara lisan ini kita boleh melihat pelajar kita ini sama ada ianya cekap mendengar ataupun ada masalah dari segi pendengaran mereka. Tetapi harus diingat bahawa dalam kita menggunakan bentuk penilaian lisan ini, seharusnya lah kita menggunakan bahasa-bahasa yang tepat, yang mudah dan difahami oleh pelajar-pelajar kita. Dan daripada lisan ini juga, contohnya dalam kita mengendalikan bidang tilawatul Quran, kita boleh melihat kefasihan menghafaz pelajar-pelajar kita dengan kita menggunakan bentuk penilaian secara lisan. Dan selain daripada itu, banyaklah kita boleh melihat dari segi gerak-geri pelajar kita, gaya persembahan dia, pertuturannya bagaimana, dan kemahiran yang penilaian secara lisan ini, kita boleh gunakan instrumen-instrumen yang boleh dinilai melalui aktiviti seperti bacaan kuat, syarahan, perbahasan, bercerita, perbincangan, hafazan, temu bual, soal jawab, nyanyian, deklamasi sajak ataupun mendengar dan memberi respon secara lisan. Dan apa kepentingan penilaian secara lisan ni? Di mana yang pertamanya, guru boleh mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur pelajar-pelajar kita, yakni mengikut ketetapan bahasa dan juga susun atur ayat-ayat, kalimah-kalimah yang betul. Dan seluruhnya mendapatkan maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. Yakni kita lihat bila mana tadi kita bersoal jawab, berinteraksi dengan pelajar kita, kita dapat tahu secara serta-merta pengetahuan dan juga kefahaman murid kita. Dan seterusnya, guru boleh mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.
Bila mana contoh tadilah, khusus untuk pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam kita ada bidang pendidikan tilawatul Quran, dan daripada sana kita akan menilai pelajar kita dari segi bacaannya, sama ada dia mengikut bacaan yang betul, mengikut hukum-hukum tajwid, dan juga bila mana dia menghafaz, kita boleh lihat susun atur kalimahnya, sama ada betul ataupun sebaliknya, dan seluruhnya kita boleh mengesan kelancaran sebutan dia, fasahah contohnya dalam bidang Al-Quran, kita lihat kepada fasahahnya, dan juga kita boleh mengesan amalan dan sikap, dan sikap murid secara serta-merta tadi. Dan instrumen pentaksiran lisan ini kita boleh pelbagaikan. Ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. Dan dalam kita menyediakan instrumen ini, seharusnya kita mengambil beberapa kaedah tertentu untuk memastikan instrumen kita itu benar-benar boleh menilai pelajar-pelajar kita. Contohnya, kita kena melihat dari segi soalannya, pernyataan, ilustrasi dan bahan rancangan perlu jelas dan mudah difahami oleh pelajar kita. Dan seharusnya lah juga aktiviti ataupun bahan yang kita gunakan itu dia mampu untuk merangsang murid kita untuk mengeluarkan idea. Dan seterusnya, berbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu, soalan bercapah, digunakan untuk merangsang murid untuk berfikir. Lebih-lebih lagi lah dalam situasi masa kini yang kita lebih terapkan kepada kemahiran berfikir pelajar-pelajar kita. Dan juga soalan lisan yang kita gunakan, instrumen lisan yang kita gunakan itu seharusnya dianya sesuai dengan aras kesukaran murid-murid kita. Kita perlu sesuaikan, sebagaimana kita lihat daripada aras kesukaran yang dinyatakan oleh taksonomi Bloom tu. Itulah dari segi penilaian secara lisan. Manakala pentaksiran secara penulisan, pentaksiran secara penulisan ini melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid yang seperti berikut. Ini dari segi penilaian secara penulisan, di mana contoh yang jelas kita boleh buat karangan, laporan projek, kerja khusus, folio, latihan dan juga ujian bertulis. Ataupun kita buat huraian ataupun tafsiran berkaitan dengan peta ke jadual, graf ataupun carta yang kita sediakan. Itu juga merupakan beberapa instrumen yang kita boleh gunakan dalam ujian bertulis. Baik. Manakala pentaksiran secara pemerhatian, di mana secara pemerhatian ini kita boleh melihat sikap, yang ni kita tak boleh nilai dalam penilaian secara lisan dan penulisan tadi, tapi melalui pemerhatian kita mampu untuk melihatnya. Contoh, kita menilai sikap pelajar kita, perlakuan amalan dia, bagaimana kemahiran dia bersosial, kemahiran belajar dia, kemahiran kinestetiknya, kemahiran mereka cipta. Itu kita boleh memerhati dan kita boleh bagaimana pemerhatian proses dan hasil kerja murid itu, seperti lukisan,
ke karangan ke kraftangan ke, ya, daripada situ kita boleh menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran pelajar kita, ya. Dan maklumat daripada pemerhatian ini boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperolehi melalui kaedah lisan dan penulisan. Instrumen pentaksiran pemerhatian meliputi senarai semak dan juga skala kadar yang kita sediakan. Ini kita akan lebih memahaminya bila kita akan ada nanti proses untuk kita membuat latihan kajian ilmiah kita, penulisan ilmiah kita. Di sana kita boleh gunakan penilaian secara pemerhatian ini. Jadi insya-Allah kita akan lebih lanjutkan lagi bicara kita ini bila masa yang sesuai dengan tajuk ini. Ustaz kira ianya akan lebih difahami bila kita melalui proses ini secara terus hands on nanti dalam subjek penyelidikan kita nanti insya-Allah. Jadi itu saja sedikit perkongsian pada pagi ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam aktiviti kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.